Assalamualaikum. Okey, chapter seterusnya Ethical Theory and Business Practice. Okey, ini adalah kita punya objektif. Kalau lihat kat sini kita ada 40 slide dan tak silap saya ada lebih kurang 11 teori yang kita akan belajar. So, you all boleh tengoklah objektif dia. After studying this chapter, the student should be able to distinguish between morality and ethical theory, distinguish between morality and prudence. Okay, so you boleh go through kat sini. So kita ada 11 teori ya. Okay, saya teruskan pada overview. Ini teori-teori yang kita akan belajar. Morality, approaches to the study of morality, relativism dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada slide dia. Okey, teori yang pertama adalah morality. Morality is a principle or rules of moral conduct that people use to decide what is right or wrong. Dia adalah satu ajaran ataupun satu pegangan yang menentukan sama ada sesuatu perkara tu betul ataupun salah. Itu morality. Okay? Morality versus ethical theory. Orang kata awak ni tak beretika, awak ni tak bermoral. Apa perbezaan moral dengan etika? Tadi kita cakap tadi morality ni adalah satu ajaran ataupun satu pegangan ataupun satu tanggapan terhadap perkara tu betul ataupun tidak. So secara ringkas ni kita cakap morality adalah satu pandangan, satu kepercayaan. Etika ni pula satu panduan. Kalau macam awak kata jangan meniru. Meniru tu salah. Tu contoh kepercayaan kita, meniru. Siapa yang meniru tu maksudnya dia tidak bermoral. Etika pula dia membantu kita untuk panduan untuk supaya jangan meniru. Ataupun panduan kepada macam ni kita nak handle orang yang meniru ni. Macam tu. Dia ada satu panduan, guideline. Okay, so morality is a concern with the social practices defining right and wrong. Ethical theory and moral philosophy provide guideline for justification of right or wrong action when settling human conflict. No one moral philosophy is accepted by everyone. Orang kata janganlah lurus sangat, janganlah jujur sangat. Padahal sebenarnya kita kena jujur. Tapi ada pandangan yang menyatakan jangan terlampau jujur. Kita kena sesekali menipu, contohlah. So itu adalah pandangan, itu adalah dari segi etika. Tapi morality dia kata kena jujur, kena bercakap benar. Okey, pergi kepada, saya ringkaskan lagi, boleh baca sendiri slide tu. Morality versus prudence. Prudence ni macam berhemah, ataupun orang kata macam dia beradab lah, beradab. Rules of prudence promote self-interest, doing what is prudence for oneself. Rules of morality promote the interests of their people. Morality and prudence should generally work hand in hand if a business is to succeed. Okey, moral dan juga berhemah. Prudence adalah kadang berhemah ataupun dia jenis yang berbudi pekerti. Okey, jadi morality dengan sifat berbudi pekerti itu kena jalan dia seiring supaya kita akan lebih membuatkan perniagaan kita lebih berjaya. So, prudence ni contoh dia macam kita bersopan santun, berbudi bahasa, beradab. Itu contohnya lah ya. Okey, yang seterusnya law. Law ni apa? Undang-undang lah. Okay, public agency for translating morality into explicit social guideline and practices and for stipulating punishment of offences. Undang-undang ni maksudnya dia menjadi satu garis panduan yang mana dia
membantu kita untuk menjadi seorang yang bermoral. Dan kepada individu yang tidak bermoral akan ada punishment, akan ada hukuman yang akan dikenakan kepada mereka. Sekejap saya lupa bawa stand handphone ni. Okey, so itu law, undang-undang. Okey, kita kaji pula undang-undang versus law. Morality versus law. Okey, kita ada statutory law versus case law. Okey, statutory law are federal or state statute and their accompanying administrative regulation. Okey, case law pula are judge-made law that establish influential precedents that provide material for reflection on both legal and moral question. Okey, statutory law adalah undang-undang baru yang dikeluarkan oleh pelbagai agensi. Maksudnya kalau Polis Diraja Malaysia, dia ada undang-undang tersendiri. Kalau Navy, dia ada undang-undang tersendiri. Kalau trafik, polis trafik, undang-undang dia tersendiri. Itu dinamakan statutory law. Okey, kalau case law, ini ditentukan oleh hakim di mahkamah. Undang-undang ataupun undang-undang yang diputuskan oleh hakim di mahkamah. Case law. Mencuri, menyamun, itu semua kes-kes yang dihandle di mahkamah dinamakan case law. So morality and ethics begin where the law is unclear or not defined. Okay, next. Rules of conscience. Conscience maksudnya hati nurani. Conscience vary from person to person and time to time. Ada masanya awak rasa benda tu bagus, ada masa awak rasa bila awak tengah marah awak rasa benda tu tak elok. Contoh, altered by circumstances, religious belief, life experience and training are not consistent from day to day. Hari ni awak rasa benda tu bagus, okey, ada masanya contoh, ada masanya awak rasa mencuri untuk bagi anak makan. Katakanlah mak dia terpaksa mencuri sebab nak bagi anak dia yang kelaparan makan. Ada masanya awak rasa benda tu tak elok mana boleh mencuri, tak baik, berdosa. Lepas tu dalam masa yang sama awak fikir balik, tapi kalau tak bagi anak tu makan, nanti anak tu kelaparan, nanti kesian pula. Tak apa, boleh kot mencuri untuk bagi anak makan. Lepas tu petang-petang sikit, mana boleh lah, satu kesalahan. Jadi benda ni bergantung pada situasi, situasi dan keadaan sesuatu perkara tu. Okay, moral justification must then be based on a source external to concern itself. Ingat tak kes yang budak curi duit masjid? Salah. Tapi kan mula-mula orang ingat kan dia ambil curi duit masjid tu sebabkan untuk makan. Jadi orang pun cakap tak apalah, bolehlah untuk makan. Tiba-tiba keluar statement pula, rupanya bukan untuk makan. Datuk dia kata dia curi untuk beli dadah. Contohlah. Jadi macam benda tu mengikut pada sesuatu keadaan. Okay. Next. Kita ada descriptive approach dengan conceptual approach. Secara ringkasnya, descriptive approach ni maksud dia menyediakan fakta, penerangan dan penjelasan tentang tingkah laku dan moral. Conceptual pula menganalisis makna istilah utama dalam etika seperti hak, keadilan dan lain-lain. Ini antara approach. Maksudnya approach kita nak belajar tentang morality ni, kita ada dua. Deskriptif, dia nak tahu pasal fakta. Okay, kau cakap mencuri tu berdosa, mencuri tu salah. Apa fakta dia? So bergantung pada descriptive approach. Conceptual pula kita menganalisis.
Kita cakap pasal tadi hak kan, hak kemanusiaan. Hak kemanusiaan ni contoh hak kita untuk bersuara. Konseptual ni dia menerangkan tentang analisis sesuatu makna. Kenapa kita perlu? Tadi fakta, yang ni kenapa perlu kita bersuara? Kenapa hak tu diberi pada kita? Contoh. Okey. Preskriptif pula merumuskan dan mempertahankan norma ataupun standard moral asas. Okey. So yang ini dia mempertahankan. Orang kata tak apalah, boleh je mencuri bagi anak makan. Tak boleh. Preskriptif pun cakap tak boleh. Salah tetap salah. Itu contohlah. Okey. Pergi pada relativism. Relativism ni dia lebih kepada an ethical theory that claim right and wrong is subjectively determined by each culture. Nak tahu betul ataupun salah bergantung pada budaya masing-masing. Contoh, macam kita, budaya orang Melayu tak boleh minum arak. Budaya orang Cina ataupun mungkin yang bukan berbangsa Melayu, berbangsa Islam, beragama Islam, mungkin bagi diorang boleh. Walaupun dari segi etika tak boleh. Ikut pada budaya. Okey, contoh lain. Katakanlah di negara barat kan, diorang pakai baju pun terdedah sana, terdedah sini. Tapi budaya orang sana bagi diorang normal, tak ada masalah pakai baju macam tu. Tapi bila pergi kepada, mungkin dia datang ke Malaysia, mungkin dia datang ke Indonesia, diorang tengok pakai baju terdedah ni, bagi diorang benda tu tak elok. Okay, so dia subjektif, determined by each culture, bergantung pada budaya masing-masing. Itu dinamakan relativism. So, awak boleh baca dia punya explanation. Saya terangkan contoh lah. So, daripada contoh tu awak boleh faham. Okay, ni method to easing moral disagreement. Okay, katakanlah saya ambil contoh tadi pakai baju kan. Pakai baju terdedah dekat Malaysia ataupun Indonesia. Bagi kita benda tu tak berapa bermoral. Okay, so macam mana kita nak clearkan benda ni? Kita kena terang kat dia orang lah apa objektif dia. Kenapa dekat Malaysia kita tak benar kan? Kita kena clarity, maksudnya kita perjelaskan dia, jelaskan kat dia kenapa. Okay, kemudian bagi example, analisis argument dan sebagainya lah. Okay, itu contoh. Okay, next, egoism. Ego ni maksud dia pentingkan diri sendiri kan. Egoism, satu pandangan bahawa orang harus mengejar kepentingan diri sendiri dan tidak ada kewajipan untuk mempromosikan kepentingan orang lain. Itu antara tu explanation dia lah. Egoism ni kita kena pentingkan diri kita sendiri. Contoh macam program Let's Sweat. Contohlah program Let's Sweat. Orang lain kata tak payahlah join, penat je pergi Let's Sweat tu, contoh. Tapi kalau awak rasa itu untuk kepentingan awak nak rasa lebih fit, badan tu lebih fit, awak nak rasa bila lagi awak nak bersenam, tak apalah, join je lah. Maksudnya awak pentingkan diri sendiri awak. Itu satu contoh. Contoh lain, egoism okay. Contoh lain, katakanlah berlaku kebakaran. Awak nampak ada yang terperangkap dalam kebakaran tu. Awak tak nak tolong selamatkan. Sebab apa? Awak tak nak membahayakan diri sendiri. Itu dinamakan egoism. Awak pentingkan nyawa awak berbanding nyawa orang lain. Itu egoism. Okay? Saya bagi contoh senang sikit nak faham kan. So psychological egoism ni dia lebih everyone is always motivated to act in his or her own perceived self-interest. Of course lah, kita nak buat sesuatu tu, kita kena pentingkan diri kita dululah. Contoh, katakanlah
sekarang ni musim COVID kan, arahan kita dah kena masuk office, tapi awak kata saya tak nak jadi close contact, saya tak nak terdedah, saya tak nak jadi pembawa COVID kepada anak-anak saya. So saya hanya akan datang tempat kerja bila ada kelas sahaja. Contoh. So orang lain tak boleh nak buat apa. Cuma mungkin dari segi adalah tindakan ataupun kelonggaran yang pihak universiti akan berikan. Okey, so itu dinamakan egoism. So etika egoism boleh lihat kat situlah. Dia nak promote self interest dia sahaja. Okey, boleh baca. Okey, egoism dah lepas. Pergi pula kepada utilitarian. Kat sini maksud dia tindakan yang berlaku ditentukan oleh akibat atau kemungkinan yang akan ditimbulkan oleh tindakan itu. Maksudnya apa juga tindakan yang kita buat, akibatnya adalah kesan daripada tindakan kita tu. Contoh, kita berhenti dekat lampu isyarat bila lampu isyarat tu warna merah. Jadi itu dia punya tindakan dia lah, akibat dia. Tindakan kita berhenti. Akibat dia akan dia akan baik untuk keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sebab dah merah tu memang berhenti kan. Jadi bila kita berhenti, baguslah untuk keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Itu contohlah. Okay, so itu adalah utilitarian theory. Next. Yang ini utilitarian theory hold that the moral worth of action or practices are determined solely by their consequences. Tindakan kita adalah ditentukan oleh kesan dan akibat dia. Kalau kita menipu, lama-lama orang kata apa? Kalau suka menipu, lama-lama mencuri. So itu kesan dia. An action or practice is right if it leads to the best possible balance of good consequences over bad consequences for all the parties affected. Okay, so ini tengok pada berapa parti lah, berapa pihak yang terlibat. Okay, ni ada akta-akta dia. Utilitarianism argue that in all situations the utility of an action is based on the act that lead to the greatest good for the greatest number. Treat rules as useful guideline to help determine ethical behavior. We break a moral rule if breaking the rule leads to the greatest good for the greatest number. Okay, yang atas tu lebih kurang tadilah. Maksudnya tindakan tu akan dilihat dari segi kesan dia. Okay, yang bawah sekali, maksudnya dia akan melanggar sesuatu peraturan tu jika peraturan tu lebih membawa kepada kebaikan kepada semua. Contoh macam kes kami dulu masa COVID dulu tu, dekan kami, fakulti kami, dekan dia Prof Amin lah. Prof Amin kata bagi tahu tolong keluarkan satu memo, saya nak semua staf saya bekerja dari rumah. Tu memo. Dan memo tu disisi kepada Tan Sri dan Datuk Wan. Kemudian Tan Sri persoalkan, kenapa nak bekerja daripada rumah? Semua staf lah tu. Kenapa tak buat aktiviti penggiliran? Kemudian dekan kami kata disebabkan untuk keselamatan dan juga kebajikan staf saya arahkan mereka untuk bekerja dari rumah. Kemudian rupanya memo tu ditolak oleh pihak management. Tak boleh. So dekan tak boleh nak cakap apa. Okay? Tapi dia mempertahankan jugalah tindakannya. Dan tak lama lepas tu kes semakin naik dan kita diarahkan untuk PKP 2.0. Tengok.
Last bekerja dari rumah juga. So maksudnya dalam sesuatu perkara kita boleh break the rule. Kita boleh melanggar peraturan sekiranya ianya memberi kebajikan kepada lebih ramai orang. Contoh. Okey. Tadi act kan, sekarang rule. Okey, so rule ni adalah undang-undang lah. Okay, designed to promote the greatest utility for the greatest number. Greatest number maksudnya kalau kebaikan tu memihak kepada golongan yang lebih besar, so tindakan tu memang dibenarkan. Okey, lebih kurang macam tu. Okey. Yang ini pula memberi kebaikan yang besar kepada semua orang. Inilah the decision making relies on tools such as cost benefit analysis and risk assessment to determine the greatest utility. Kalau dalam maksud ni, maksudnya kalau sesuatu perkara tu memberi impak yang lebih bagus kepada orang ramai, maka kita benarkan. Contoh katakanlah seorang student ni dia nak berhenti belajar. Bila tanya kenapa nak berhenti belajar, sedangkan belajar tu bagus, tapi dia kata first yuran dah lah mahal. Bila yuran mahal, mak dia pula sakit, sedangkan selama ni mak dia yang tanggung dia belajar. So dia kata saya rasa saya nak berhenti belajar dan saya boleh jaga mak saya yang sakit. Dalam masa yang sama saya boleh tolong mak saya bekerja dan buat kerja rumah. Jadi daripada situ kita nampak kebaikan dia lebih kepada family dia. Jadi kita benarkanlah dia berhenti. Contoh. Itu dah maksudnya sesuatu kebaikan tu lebih memberi manfaat kepada orang lain, kita benarkan. Contoh lain. Satu kilang nak masuk dalam kampung kita. Katakanlah ada satu company ni dia nak buka kilang dalam kampung kita. Of course lah, nak buka kilang dia kena buat penebangan hutan sebab dia nak bersihkan kawasan tu kan. Kawasan hutan kita dah gondol semua. Nampak ada sedikit pencemaran, tapi disebabkan kilang tu sendiri dapat membangunkan ekonomi kampung kita, dapat memberi pekerjaan kepada rakyat ataupun penduduk kampung sendiri, dan dapat meningkatkan ekonomi, purchasing power pun meningkat. Jadi disebabkan manfaat tu lebih kepada penduduk kampung, walaupun ada pencemaran, tak apa, kita benarkan. Macam tu. Itu di bawah utilitarian. Kebaikan, manfaat tu lebih kepada orang ramai, masyarakat, maka kita benarkan. Walaupun ikutkan tak boleh lah sebab ada pencemaran sikit kan. Habis teori utilitarian. Kantian pula. Kantian tak setuju utilitarian. Maka dia wujudkan satu lagi etika yang dinamakan Kantian. Kantian ni kata sini, a moral theory the whole you should follow only those rules which you would be universal law for everyone including yourself. Sesuatu tindakan dilaksanakan semata-mata kerana amalan itu merupakan satu tanggungjawab. Yang ini dia lebih kurang menepati janji, jujur, amanah, tidak menganiaya orang, berlaku adil. Itu di bawah Kantian etik. Contoh kat sini dia fokus kepada tanggungjawab lah. Ini awak boleh baca sendiri. Saya bagi contoh. Seseorang budak lepasan SPM yang mendapat result, dia membuat keputusan untuk menyambung pengajian ke peringkat universiti kerana kesedaran diri dan memikirkan ia adalah satu tanggungjawab dan juga satu perbuatan yang beretika. Maksudnya tanggungjawab dia untuk belajar dan dia rasa benda tu
adalah satu kesedaran dalam diri dia untuk menyambung belajar, itu di bawah Kantian etik. Okey, dia lebih kepada tanggungjawab lah. Okey, so you boleh baca Kantian. Pergi kepada moral, common moral theory. Yang ini berdasarkan kehidupan bermasyarakat, common morality. Okay, the greatest obligation in any given circumstances must be found based on the greatest balance of right over wrong in that particular context. Ini lebih kepada berdasarkan kehidupan bermasyarakat lah. Tolong menolong, bekerja sama dan sebagainya, itu common. Right theory. Yang ini lebih kepada fokus dia adalah human right, hak asasi manusia. Apa hak asasi itu? Hak apa yang kita ada? Oh, hak memilih pasangan. Ada orang dakwa awak sebab awak pilih pasangan awak? Tak ada. Itu di bawah hak asasi manusia. Seseorang itu berhak untuk memilih siapakah pasangan dia. Seseorang itu berhak untuk memilih kat mana universiti dia nak sambung belajar. Seseorang itu berhak untuk memilih siapa pemimpin yang dia nak. Seseorang itu berhak untuk menyuarakan pendapat. So itu semua di bawah hak asasi manusia. Okey, so boleh baca sinilah. Okay, saya lajukanlah. Virtu etik ni, virtu ni dia lebih kepada kebajikan, etika kebajikan. Okey. Ni yang berkaitan dengan kebajikan. Contoh macam keberanian, kesopanan, sopan dan sebagainya. Tengok kat sini. Integrity, honesty, truthfulness, loyalty dan sebagainya. So ini di bawah etika kebajikan. Mana tu? Feminist theory and the ethic of care. Feminist ni merujuk pada wanita, golongan wanita. Sebab zaman dahulu golongan wanita ni antara golongan yang ditindas, yang dikatakan beremosi dan lemah. Memang betul itu adalah kita punya sifat semula jadi. Tapi zaman sekarang ni wanita juga diberi sama hak untuk menjawat jawatan sebagai ketua-ketua di pejabat kan. So itulah yang diperjuangkan daripada dulu, feminist theory and the ethic of care. Ethic of care ni dia lebih kepada perasaan, relationship, itu ethic of care. Saya cerita ethic of care ni, dia contoh macam empathy. Tahu kan beza empathy dengan sympathy? Sympathy kita rasa belas kasihan terhadap dia. Empathy kita letakkan diri kita dalam situasi dia, itu empathy. Perasaan kasih sayang, perasaan kesetiaan, itu ethic of care. Kat sini, ni. An argument against these theories that the focus is on how power is used to oppose women only, whereas traditional ethics is based on the assumption that its value and rules apply to all rational person, equality. Maksudnya yang ni kuasa yang digunakan untuk menindas golongan wanita. Ada setengah majikan bila pekerja dia seorang wanita, maka dia suka tindas. Mungkin dia suruh bekerja lebih masa, balik tak boleh on time, gaji pula lambat, lepas tu tak ada kelonggaran untuk ambil anak dan sebagainya. Next. Dah nak habis. Analysis of cases. Yang ini kaedah yang digunakan untuk menunjukkan bukti dan terdapat justifikasi sesuatu kejadian. Apa kes dia?
Kalau berlaku sesuatu kes, mana bukti? Okey, bila ada bukti, apa justifikasi yang awak dapat? Okey. So, kes ini juga digunakan dalam perniagaan supaya pengurus tu lebih peka jika berlaku sesuatu kejadian yang tidak diingini, maka dia tahu bagaimana dia nak handle perkara tersebut. Contoh apa? Contoh macam katakanlah pekerja tu pecah amanah. Ada bukti tak pekerja ni pecah amanah? Ada bos, CCTV kita tunjuk dia ambil duit company. Okey, lepas tu kita tanya pula dia, kenapa awak ambil duit company? Dia tak boleh bagi justifikasi. Okey, dah salah kat situ. Okey, apa tindakan bos tu? Mula-mula mungkin dia kelang kabut lah kan sebab first time. Tiba-tiba mungkin 2-3 tahun lepas tu ada lagi kejadian macam tu, so dia boleh handle lah kalau berlaku lagi sekali. Okey. Masa saya kerja dekat Ipoh dulu, college kat Ipoh, ada satu kes ni. Kita tak tahu pun ex-staff tu dia baru dia baru start kerja. So kita tak tahu pun sebenarnya background dia pernah masuk penjara sebabkan gangguan seksual terhadap pekerja. So masa tu kita berada, kami ni dekat college. Jadi bila dah tahu kejadian tu, kami terus fikir pasal student. Risau kan apa akan berlaku pada student. Mungkinlah orang tu mungkin akan berubah, tapi bila lama-lama tu kami pun nampak perangai pun dah pelik sikit. So pihak majikan pun dah buat tindakan untuk melepaskan dia pergi ke tempat lain lah. Sebab kita risaukan kebajikan pelajar. Itu contohlah kes. Okey, last sekali adalah Kaustik digunakan untuk menunjukkan kesimpulan mengenai etika, kemudian membandingkan ciri-ciri utama kes dan diselesaikan secara moral. Kita buat comparison, compare and contrast, sama ada kes yang itu okey ataupun tidak, jalan penyelesaiannya adakah sesuai ataupun tidak. Jika etika tersebut tu kita bandingkan tu, rasanya jalan penyelesaian yang lebih bagus adalah yang lain, so kita akan buat amendment kat situ. Sebab dia nama pun analisis kes kan. Bila awak dah bekerja, ada macam-macam jenis kes yang awak akan jumpa. Kes yang orang ni menipu, dia punya tahap pendidikan. Kalau dia kata dia ada doktor, tapi rupanya doktor tu doktor yang beli. Dia bukannya datangnya daripada dia belajar betul. CJ tu CJ beli. Jadi macam mana nak handle kes tu? Jadi untuk caustic method ni pula kita buat analisis, kemudian daripada situ kita buat kesimpulan. Kalau berlaku lagi kes yang sebegini, kita dah tahu dah apa jalan penyelesaian dia. Itu semualah. Okay, so saya rasa habis dah ni. So ini antara jenis-jenis teori yang berada dalam business ethics ni. Ini dia punya basic. Kalau awak lihat pun dia lebih kepada undang-undang sikit lah. Okay, tapi sebabkan ini business ethics kan, awak akan deal dengan manusia. So awak kena tahu bagaimana, apakah jenis-jenis teori supaya awak tahu bagaimana awak nak handle seseorang tu mengikut pada jenis-jenis teori yang kita dah sebutkan tadi. Okey, so itu saja. Kalau ada soalan boleh rujuk pada saya, PM dan sebagainya lah. Okey, so itu saja. Assalamualaikum.